Mekah, Madinah, mana pergi dah? Janganlah. Ada orang salah faham dia cakap dengan saya. Siapa bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Sampai sebab tengok kita. Dah macam mana budak aku nak keluar. Tu masalah tu. Tak ada betul malu dah budak tu. Kemudian cerita lagi. Sekarang ni, dah lah buat live. Pakaiannya tu, ya Allah Akbar. Kan? Tu sebab hati-hati, tu sebab bahaya kat tangan ni. Dulu kalau orang nak tengok benda-benda tak elok ni, orang sewa tape. Orang sewa DVD. Sekarang tak ada, dekat phone ni, mandang kiri kanan. Orang tua ni tengok. Allah, 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 Allah. Dia tengok, tak tengok. Jantung tak kuat tu. Nampak satu benda dia tak pernah tengok sebelum ni. Astaghfirullahaladzim. Allah. Sakit jantung, tekan pop, terlepas telefon. Tapi play ni tak top ni. Anak-anak datang, ayah ngucap, ya. Ngucap, ya. Ayah ngucap. Anak pun capai telefon nak call ayah tengok. Huyo, anak lah nampak. Macam mana? Itu cakap tu. Dia orang ni kadang tak fikir tu lah. Kan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Yat Hamzah. Terima kasih atas alu-aluan. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya pun tak sangka malam ni dapat juga melangsungnya program malam ini. Saya baru aja tiba daripada bumi Darul Iman. Perth tu cerita lama dah, dah berapa minggu dah. Saya baru sampai daripada Terengganu, berprogram kat sana. So malam ni kita sambung kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Mekah Syafatul Qulub ni maksudnya penenang jiwa. Penenang jiwa. Kenapa dia penenang jiwa? Terlalu banyak berita gembira dalam kitab ni. Dan yang bagusnya pasal kitab ni, dia setiap bab tu tak panjang pun. Kalau kita baca tu sempat lelap ke hebat lah tu. Sebab dia tak panjang pun bab tu. Macam contoh bab malam ni kan, memerangi nafsu dan syaitan ni bab 5. Dia 3 muka surat ke. Jadi bab memerangi nafsu dan syaitan ni, inilah bezanya kan. Bezanya. Tu sebabnya nafsu dan syaitan ni memang sentiasa sentiasa berada di sekitar kita ni, di keliling kita. Syaitan ni dah berjanji dah. Dia berjanji yang dia mungkin tidak akan menyesatkan manusia dalam bab perkara-perkara besar. Nabi pesan kan, Nabi dalam khutbah terakhir Nabi kata, syaitan mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tak pernah putus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Makna yang kecil-kecil tu dia kacau kita. Kan? Maknanya yang kita tak perasan, macam contoh melengah-lengahkan. Kan? Yang tu dia kacau kita. Contoh kan. Orang nak pergi semayang kan. Dah azan maghrib dah ni. Dengar azan, Allahu Akbar. Dah maghrib dah ni. Dia pun bersiap-siap kelang kabut ni. Syaitan pun bisik. Relax lah. Awal sangat kau nak pergi. Yang penting kau pergi. Macam tu je. Dia bukannya suruh tak payah pergi. Dia suruh pergi tapi lengah-lengah lah sikit. Lepas tu dia tak ya pula kan. Yang penting aku pergi. Lepas tu pergi sampai kat motosikal tu dia dengar dah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dengar, alamak imam dah start baca dah. Dia punya pecut naik motor. Syaitan bisik lagi. Jangan laju-laju. Kan. Biar lambat asal selamat. Kalau kau lambat pun yang penting kau datang. Orang lain tu langsung tak datang. Sampai dekat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah bagi salam dia. Syaitan pun bisik lagi. Tak apa. Kau masuk kan, kau salam dengan semua orang. Orang bukan tahu pun kau tak semayang. Dia kata macam tu. Jadi langsung tak semayang. Berjaya lah. Macam tu lah maksud dia. Dia melengah-lengahkan kita. Macam bayar zakat. Dia lengah lah. Alah, sempat lagi. RM7 punya hal. Dekat sini boleh, sini boleh, sini boleh. Sudah sampai malam raya. Dah malam raya, tak apa. Kau tak tahu ke paling afdal kita bayar sebelum solat sunat Aidilfitri. Tak ya pula. So pagi pergi. Malam tu relax lo, pergi dulu dekat bazar Aidilfitri yang sampai pukul 1 pagi, 3 pagi. Dah tidur lambat, jaga-jaga dah asar. Kan, jaga-jaga dah asar. Jadi apa hukum dia? Kalau lepas solat sunat Aidilfitri kita bayar, dia jadi sedekah aja. Dia tak dapat pahala bayar zakat.
tapi tetap wajib. Kalau dia terjaga tu maghrib, maka hukumnya haram tapi tetap wajib bayar. Mak berdosa. Punya teruk tidur kan, maghrib pun sedar. Kan, dah lah hari raya, contohlah. Jadi mana kata dia macam tu? Tengah tengok drama pukul 7. Drama pukul 7 kan. Allahu Akbar, tengah sedap lah drama ni. Kan, syaitan cakap, tak apa, tunggu iklan. Ni macam tu lah. Biasa iklan T3 ni lama, dia kata. Dia pun masuk. Sekali iklan, berlari masuk dalam bilik air, kelang kabut ambil uduk ni. Tengah-tengah semayang, bisikkan pun sampai lagi. Macam dah habis je iklan tu. Tu semua lah tu. Jadi gangguan dia macam tu. Dan hari ni nafsu dan syaitan ni sangat dahsyat. Sekarang ni zaman-zaman yang kita dah tak tahulah nak cakap apa. Benda-benda pelik berlaku. Nabi kata antaranya perkara-perkara yang menyebabkan manusia mudah dirasuk syaitan ni sebab kita dah berada di akhir zaman. Bayangkan ketika peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nabi diperjalankan daripada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, balik-balik semula, naik ke langit, turun bawah, balik ke Mekah balik kan. Jadi dalam perjalanan tu Nabi diperlihatkan benda-benda pelik kan. Termasuklah berjumpa dengan seorang perempuan bongkok 3. Nabi tak mempedulikan perempuan tu. Kemudian Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah dia dunia. Dah tua sangat dah. Tunggu masa dah nak kiamat. Bayangkan zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi. Kan? Lebih lagi. Itu sebabnya salah satu tanda nak kiamat, kata Nabi, yang paling hujung sekali dalam hadis Nabi sebab apa? Berleluasanya. Dia kata, berleluasanya al-harj. Apa maksud al-harj? Berleluasanya pembunuhan. Hari-hari orang kena bunuh hari ni, tak tahu kenapa. Kan? Tiba-tiba hilang. Kalau hilang ni, orang cakap, mati dah ni. Lagi budak perempuan hilang. Dah 4 hari, alamak mati dah ni. Kebanyakannya mati. Seorang yang satu tu, hilang kepala. Bukan mati lagi dah. Sampai ke tahap tu tau. Jadi banyak sangat benda-benda pelik. Dan baru-baru ni kan dengar ada orang pula buat statement dekat dalam media sosial. Saya tak nak anak menyusahkan. Child free. Kan? Orang yang bercakap tu dia lahir dalam buluh betung. Dia bukan lahir daripada perut orang. Sebab dia kata, dia kata ada anak ni menyusahkan. Dia tak sedar, dia cakap dia tu pun anak. Maka dia pun menyusahkan. Rupa-rupanya yang child free ni ada kena-mengena pula dengan satu grup lagi. Namanya grup swinger. Sekarang dah mula-mula luasa. Dulu di barat, sekarang di Malaysia dah ada. Bertukar-tukar pasangan. Satu pasangan 9, 7, 8 pasangan. Makan-makan, bakar-bakar, barbecue. Suka-suka. Lepas tu nak tidur, dia ambil isteri orang ni, orang ni ambil isteri orang ni, orang ambil isteri orang ni. Dia kata nak ubah selera. Sekarang zaman dia kan. Jadi sudah semestinya lah orang berakal memerangi keinginan nafsu dengan berlapar. Hanya lapar dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Kan, dengan berlapar. Mulailah kita berlapar mulai hari ini. Kan? Laparlah. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Saya ulang balik. Ni hukamak sebut ni. Kan? Hukamak kata, keselamatan jasad terletak pada sikitnya makan. Bukannya sikit-sikit makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Itu sebab ada orang, dia ni kadang dari bab makan, dia tak kontrol. Saya tak cakap orang termasuk yang bercakap ni. Belum habis kuliah dah ada orang ajak lepak makan. Macam mana? Susah kan, macam mana kita nak fikir kan? Makan aja. Bangun tidur, nak makan apa? Kan? Nak makan. Orang kaya dengan orang miskin ada beza. Orang kaya tanya, kat mana kita nak makan? Orang miskin, apa kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi saya tak cerita yang tu lah. Cerita lain lah kan. Maknanya, orang kaya kata, kat mana kita nak makan? Tu orang kaya tu. Kalau kita tanya, malam ni makan kat mana? Tu orang kaya. Apa kita nak makan? Kais pagi makan
Semalam. Bukan hari. Kan pagi makan pagi, kira balik modal tau. Dengan awal pagi, kira makan semalam punya. Berhutang pula lagi. Kan? Macam tu lah. Dan tu sebabnya ada orang dia pergi Mekah tau. Pergi Mekah, pergi Madinah, pergi umrah banyak kali. Tapi rupanya tak dapat kontrol nafsu. Sampai sana, dia buat umrah sekali je. Yang lebihnya melontar. Membeli saja. Kalau bab nak menghabiskan ibadah tu kan, time sa'i tu, orang berlari-lari anak, dia berlari meninggalkan anak. Ada beza. Punya nak cepat kan, beza. Punya nak cepat kan, ada orang macam tu. Sudahnya pergi banyak kali tapi tak tahu dapat apa. Tu sebabnya kena perbetulkan. Sekarang ni dah lain macam pula. Sekarang ni bagi dah tak ada. Skuter dah tak ada. Sekarang dah tukar naik bagi. 20 minit settle tawaf dengan sa'i. 20 minit settle. Punya lajunya kelang kabut macam orang pertama. Settle. Sebab naik skuter macam mengantuk je. Lepas tu berlaga accident lah, marah dengan orang tu kan. Ada orang lelaki lupa pula. Minta maaf. Saya nampak perempuan aja. Allahu Akbar. Maaf ya. Masih dah banyak. Kan? Jadi hanya lapar dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Lapar, betul. Macam saya ni lapar ni, tak makan apa ni. Lapar betul. Takut nak makan sekarang, tak tahu kenapa. Kan? Minum air je. Jadi kontrol makan. Kan? Sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah, maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Dengan lapar. Maknanya dalam ayat ni menggalakkan kita puasa. Kan? Ada sahabat dia kata macam mana? Aku nak solat, aku tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu kata, aku nak puasa, aku tak nak berbuka. Seorang sahabat tu. Yang seorang tu pula, aku tak nak kahwin. Jadi, sahabat sampaikanlah cerita tu dekat Nabi. Nabi tanya, benarkah kamu menyebut begitu begini? Memang benar saya sebut macam tu. Maka Nabi kata, sesungguhnya aku ni seorang Nabi. Aku bersolat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Dan sesungguhnya aku lebih tinggi takwanya berbanding kalian. Betul. Nabi pun puasa, Nabi buka. Tak adalah kita sebabkan saya ni merupakan orang kuat dalam pengajian kitab Usrah Suci. Maka setakat ni saya dah 3 hari dah tak buka ni. Jadi saya, sebab takwa saya lain kan, ambil. Bukan macam tu caranya kan. Puasa tetap macam biasa. Tapi makna kata jangan berlebih-lebihan. Hidup kita ni kalau berlebih-lebihan pun tak elok. Tidur berlebih-lebihan, lupa hari apa. Kan? Makan berlebih-lebihan, overweight, white screen dah kita. Kan? Dalam TV tu apa sal dah lebar pula pelakon ni nampaknya. Dulu elok, slim. Yalah, macam kenal lah dia ni. Dia ni bukan hero cerita ni ke dulu? Heroin cerita ni. Dah lebar dia. Macam tu kan. Betul. Kan? Dulu TV lain. Dulu TV hitam putih. Tak nampak sangat. Dulu kan TV pun ada berpintu kan. Kelotap kan. Nak buka TV 1, TV 2. Sekarang dah lain kan. Semua TV besar. TV besar dinding. Dia je penuh kat situ. Macam mana? Yang kamera ni pula gemar zoom in. Kan macam tu lah. Itulah. Dia kena jauh kan. Baru dia okey kan. Saya tahulah. Saya pernah berlakon lah. Tahulah kan. Saya banyak, saya kena pilih watak yang sesuai untuk saya. Ada seorang sahabat saya marah saya. Dia kata apa? Habis semua ustaz nak buat. Nyanyi buat, berlakon buat, apa semua. Kita orang dah tak tahu nak buat apa, dah pelakon. Dahsyat dia. Macamlah banyak sangat watak aku. Keluar tak sampai 2 minit. Banyak cerita dia. Kan? Pernah lah saya ditawarkan dulu ada satu filem Munafik 2. Tapi watak tak sesuai, saya tolak. Watak hantu celah buluh tu jadi saya tak ambil. Jadi saya tolak lah, biarlah saya. Tak adalah, mana ada saja bergurau je. Tak ada kawan-kawan semua kan. Macam tu lah. Jadi, sesungguhnya manusia paling dekat dengan Allah kelak pada kiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Nampak? Kuat menahan lapar dan hausnya. Itu sebabnya puasa sunat lagi susah daripada puasa wajib. Sebab apa susah? Orang keliling kita makan. Lah, aku puasa ke? Lepas tu buat macam Allah bersalahnya aku nak menyapahnya lah kan. Makanlah macam tu kan. Makan, tak apa. Kan.
Tu sebab puasa 6 paling susah. Puasa 6 kan. Dengan jamuan rumah terkopak banyak kan. Open house kan. Oh. Dia open house. Sekarang ni open house ni, saya yang pelik tu. Bukannya rumah je, pejabat tu setiap department buat. Lepas tu dah habis kan Syawal dah, buat lagi. Dah bertembung tarikh dengan orang, buat juga lagi tu. Oh ya. Tu sebab saya pesan dengan semua, kadang-kadang ada satu lagi perangai orang kita ni, dia buat apa? Housewarming. Tak tahu dia dapat mana housewarming. Kan dia buat, sebenarnya buat doa selamat, sempurna rumah baru. Tapi saya selalu pesan, hati-hati. Sebab apa? Sejauh mana kita nak orang masjid datang mendoakan kesejahteraan rumah kita, berbanding dengan nak tunjuk rumah baru kat orang. Oh, itu paling bahaya sekali. Dalam hati kita kan. Ini cantiknya rumah. Tak adalah. Biasa je. Ya Allah, design ni mesti mahal. Tak adalah. Semua orang boleh pakai macam ni. Nampak tu? Langsirnya custom. Memanglah. Takkan ambil rumah lama kan. Nampak? Ayat tu memang menyakitkan hati kan. Betul. Betul kena sabar lah tu kan. Hati-hati. Tapi ada perangai orang yang ni, orang yang dia saja mencari benda tu. Anak buat ambil peksa SPM, kan? Anak kau dapat result berapa? Alhamdulillah, bolehlah sambung belajar. Dia tak nak belagak. Cakaplah anak kau dapat berapa? Alhamdulillah, bolehlah nak sambung universiti. Berapa? Cakap je lah berapa. Kau saja tak nak. Kau aku tak nak cerita. Tak adalah okey je, biasa-biasa. Kau cakap berapa? Yalah, dia dapat 9A. Yalah, belagak. Tadi kau yang tanya nampak. Dia tak nak cerita dah tadi. Kan? Apa tu? Aduh, cakap salah, tak cakap salah. Kan? Tu dia. Tu dia. Setan ni dia dahsyat tau. Dia mengacau kita ni. Sebab jangan buka peluang aja. Sungguhnya manusia paling dekat dengan dan bahaya paling besar bagi manusia adalah syahwat perut. Sebab itulah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa ke Darul Fana. Allah Ta'ala melarang keduanya memakan buah. Buah apa? Buah khuldi. Namun mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga memakannya. Maka terbukalah kain yang menutupi badan keduanya. Dan pada dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat. Dalam perut. Bila terlampau kenyang tu macam-macam pun dia nak buat. Tapi yang paling heran apa tahu? Orang yang pergi ke Thailand. Tahu tak orang pergi Thailand? Ada orang dia pergi Thailand, adalah orang ni, bukan grup ni tak, ada orang tertentu, dia pergi Thailand, lelaki lah. Dia gemar mencari rumah sembelihan ayam. Faham tak? Dia cari tempat ada ayam. Faham? YTJT yang tahu je tahu macam mana. Tak faham tak faham baguslah. Dia pergi cari rumah ni, cari perempuan-perempuan tak baik lah macam tu. Oh, payah lambat betul. Loading rupanya. Dia pergi cari tempat maksiat lah. Dia masuk, dikerjakan ayam tu. Lepas tu bila dia keluar daripada pusat sembelihan ayam tu, perut lapar, dia boleh tanya, kat mana nak cik restoran halal? Bayang tu. Dia mengerjakan ayam tadi, dia tak kira. Bab makan nak halal. Betul? Tak boleh, sini babi ni dia kata. Nampak? Tu ada. Tu bayangan. Dia boleh switch tu saya kata tadi. Syaitan ni, dia tak menyesat kita perkara besar. Tapi yang kecil-kecil aja. Dia bagi kita leka. Dia bagi kita lalai. Anak-anak kita kan, leka dengan phone. Main game. Kan, suap sini. Tu bahaya budak-budak sekarang. Budak sekarang kan, dia bila tu sebabnya founder TikTok pun, dia tak bagi anak dia main TikTok tu. Founder TikTok. Sebab apa? Pasal tak TikTok ni apa? TikTok ni, dia pendek-pendek je. Zap, dia suap. Dia gelak je, suka. Dia suap. Dia jenis tak sabar. Dia nak cepat. Semua nak cepat je. Orang dulu-dulu lain kan. Kita boleh baca novel tebal tu. Baca novel tebal, menangis seorang. Menangis kat Ustaz 38. Oh, ya Allah. Allah. Apa nak jadi kalau Ustaz 39 ni? Allah. Buka. Meraung. Sebab orang dulu-dulu dia boleh baca novel tebal bersama-sama tukar-tukar dengan kawan ni kan tak? Drama dulu, drama Cina tu 120 episod. Dia boleh tahan tengok tiap-tiap petang pukul 6. Sekarang tak boleh. Semua nak pendek-pendek. Drama Melayu pun dah pendek-pendek dah sekarang.
Kan? Iya, tu sebab saya kata dah tak boleh tengok lah. Nak drama malam raya. So ada pelakon-pelakon ni tolonglah nasihatkan. Pengarah ni. Tukarlah tema tu. Malam raya tak ada haka mati. Itu je. Haka mati. Aku paling tak boleh tahan yang Pondok Buruk. Tak tahu dia ulang. Kesian tau. Ojah Nawi. Tak tahu terseksa dalam drama tu. Dia tengok yang kan itu arwah apa sebab dia tu kan. Yang, bukan salah pelakon. Jalan cerita tu. Dia bukan pakai mesin. Pakai tangan. Ini corner tu tertangkup dengan sawah tu macam mana? Dia kita dah boleh agak dah plot dia kalau mak besok mesti seronokkan pagi raya kita dapat makan rendang ni sama-sama. Tu nak mati tu tak payahlah tengok sampai ujung, tak payah tengok. Tahu dah. Tahu dah. Tiba-tiba dah keras kat sejadah tu. Nak mati dah dia tu. Tu saya kata ya Allah kenapa lah kan. Buatlah riang-riang sikit happy-happy kan. Derhaka mangkak-langkak menyarak semasa tu lah. Kena panah peti. Heran aku tahu lah. Kacau-kacau dodol, happy-happy ni mengantuk, menguap. Masa itulah tertangkup masuk dalam dodol mati. Allahu Akbar. Cubalah. Kan. Tahu sedih. Bukan sedih tengok cerita tu macam tu. Kan? Daripada pelakon yang tolong nasihatkan para pengarah. Malam raya tu bagi happy. Dahaka tu balik happy. Ayah, saya balik kan, macam tu kan. Berbakti pada keluarga. Berbakti tak mau mati. Geram tengok. Tu belum cerita lagi. Tergantung. Kena tunggu raya tahun depan sambung. Itu lagi sakit hati. Dia lagi sakit hati adalah sambung-sambungan kan. Ini pandangan saya lah. Kan. Saya ni bukan orang seni kan. Macam tu je lah. Kan? Kemudian sebagai ulama ada menyatakan barang siapa telah dikuasai oleh nafsunya maka dia akan menjadi hamba syahwatnya yang merengkok dalam penjara kegilaannya. Dia akan merengkok. Dia macam tak boleh keluar. Dia akan cari juga benda tu. Kan? Dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, berarti dia telah menanam pohon penyesalan dalam hati. Dia dah tanam dah benda. Dia akan menyesal. Wajib dia menyesal. Sebab benda yang dia buat. Saya dulu pernah bekerja sebagai pengarah undang-undang dan penguasaan. Saya memang selalu serbu tempat-tempat ni. Tempat yang saya serbu tu rumah urut. Nak pula di Seremban dinilai kan. Dinilai, ya Allahu Akbar. Sebanyak-banyaknya. Bila kita serbu tu, saya yang pergi tengok siasat, tengok lesen-lesen dia orang ni. Kita yang elok ni pun tiba-tiba lengoh badan. Tak tahu kenapa. Sebab apa? Yang pekerja-pekerja dia bukannya pakai baju biasa ni. Baju ketat, seluar ni, skirt pendek. Lepas tu orang tu dekat luar ni dah ada urut kaki. Dia ada urut kaki tau. Urut kaki tak ada urut kaki orang tu urut. Tapi yang tak berurut ni, yang tukang urut yang tu, dia bolehlah berjogging dekat depan, dekat kaunter tu. Dia ada pula urut badan dalam. Urut badan. So, daripada kaki pergi badan pula. Masuk dalam. Itu yang jadi penyakit tu. Tu dia tanya, nak urut mana? Ada dua jenis. Satu urut sakit, yang betul-betul urut. Satu lagi urut sedap. Dia kata, mana satu nak? Urut sedap tu yang dia bayar mahal tu. Dan bila dia sekali dah terbabit tu, dia akan ulang. Pejabat agama yang pergi dengan kita tu bila tangkap, orang yang sama yang kena tangkap. Dia dah kena tangkap sekali, kena tangkap lagi. Kat rumah urut yang lain pula. Bayangkan, ada orang macam tu. Macam orang dia kegilaan dia main judi. Judi inilah, judi nombor. Dia semua jadilah. Pukul apa start kuliah Samsul Bat tu? Malam ni lain sikit. Malam ni start 7.30 dia kata. 07.30. Jadi, tikam. Dia tikam. Dia tanya, anak awak berapa orang? 2 orang. Anak awak 3. Awak boleh ada rezeki lagi. Awak 4. 23.04. Kena pula tu. Tang kena tu satu hal. Yang paling melampau tu dah kena pula dapat second prize. Dia belanja rezeki surau. Kau hajar betul. Dengan duit macam tu. Dia kata, belanja lagi. Kenapa? Birthday. Setiap bulan betul birthday kau. Dia kata, sebab kena nombor. Dan dia tak rasa. Dan Allah bagi tau. Orang macam ni, Allah bagi kena. Itu sebabnya, siapa yang main judi, tak kena dosa. Main kena dosa tu pula sebab apa? Kena pula sebab Allah bagi dia seronok dengan kemenangan dia tu. Saya pernah dulu masa belajar, masa dekat universiti dulu, masa World Cup. Ada seorang yang jadi pergi bilik-bilik kan, nak teka bola malam ni Jerman lawan ni berapa. Kita pun main lah. Kita masa tu dengan kawan-kawan kan. Main jugalah tu. 50 sen, satu teka. Main lah. Saya pun letak 2-0, 2 sama, 3-2. Lepas tu sekali satu blok ni ada dia punya lanun judi ni pergi tiap-tiap bilik kutip. Kita pun saja suka. Berdosa tu. Berdosa saya mengaku ni cerita ni.
Boleh pula 3 orang aja kena dapat RM17. Oh, besar masa 3 orang ni, 2 sama. Jerman lawan Sweden masa tu. 2 sama. Ya Allah, seronok. Aku kaya. RM17 je pun. Malam tu habis kan RM17 tu. Mana game lain pula Argentina lawan. Langsung tak berasa habis. Yang itulah. Tapi nasib baik saya syukur tak kena. Lepas tu. Sebab apa? Biasanya orang yang kena itulah yang biasa penyakit. Ingat tak dulu ada judi internet? Dengan judi sebelum PKP. Nasib baik PKP lockdown, mati bisnes dia orang. Tidak, dulu judi internet ni, dia satu orang ni, dia judi, bukan mesin slot ni, komputer. Dia main judi internet ni, main roulette, main apa semua, dia bayar macam mana. Kita pergi, dia siap tulis tu, siapa yang nak cuci duit, nak tukar duit apa semua, mestilah tak boleh lebih daripada, siap ada dekat notice board dia dekat depan tu. Dan dia ada kadang-kadang ada seorang jaga kat luar tu. Dia jaga kat luar supaya bila pihak berkuasa datang, polis datang ke, ni datangnya dia pun info dekat dalam, dia tekan satu button, semua jadi komputer biasa. Jadi kita tak boleh nak tangkap dia. So apa yang dia, bila kita dapat tangkap yang seorang pengusaha judi ni, dia kata, dia ada apa tau? Dia ada 17 pusat judi yang dia ada dekat kawasan tu. Dia buat macam mana? Satu malam tu, dia akan pilih satu tempat, siapa yang main dekat situ malam tu, semua akan menang. Yang 16 lagi akan kalah. Tahu kan? Bayangkan. Jadi yang menang tu malam tu, menang banyak sampai beribu-ribu dapat, dia akan gila dah. Setiap malam dia akan datang. Walaupun dia kalah lepas tu, dia tak kisah sebab dia kata dia pernah menang. Maknanya benda tu betul, dia kata. Benda tu tak tipu. Itulah. Itulah yang berlaku. Kemudian malam esok lah, tempat ni pula dia bagi menang. Tempat ni bagi menang. Itulah yang mengkayakan mereka selama ni. Yang hati-hati. Macam tu jugalah dengan Forex. Sama juga tuan-tuan. Konsep dia sama. Kan? Dekat Forex tu sama. Memula dia bagi kita seronok, dia dapat sikit. Lepas tu dia tipu kita sebanyak-banyaknya. Kemudian, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberi akal tanpa diberi syahwat. Lalu dia menjadikan haiwan diberikan syahwat tanpa diberi akal. Allah menjadikan manusia diberi akal dan syahwat. Jika syahwat seseorang telah mengalahkan akalnya, maka haiwan lebih baik daripada dia. Namun barang siapa menggunakan akal menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik dari malaikat. Nampak? Level dia, kalaulah syahwat tu lebih pada akalnya, maka dia lagi teruk daripada haiwan. Tapi kalau akalnya lebih daripada syahwatnya, maka dia lebih baik pula daripada malaikat. Nampak tu? Kan level dia. Tu yang heran tu kan, lelaki nak dengan lelaki, pening kepala. Kan? Perempuan nak dengan perempuan, legebet namanya. Saya tak boleh sebut huruf tu. Kena ban video ni kan. Legebet. Bayangkan pening kepala. Saya yang heran tu dekat luar negara, beria-ia tengah fight benda tu. Perempuan tu bermisai. Bukan perempuan, lelaki yang macam perempuan tu. Bermisai. Bermisai, rambut panjang. Tapi dah operate semua kan. Elok hidup tu. Dah masalah sekarang ni adalah dalam televisyen satellite yang kita, yang telefon, saluran TV berbayar dekat dalam TV kita sekarang ni. Yang Netflix, Disney Hotstar ke, Prime Video, macam-macam lagi yang ada dalam tu kan. Salah satu cerita ni, kebanyakan cerita Mak Saleh ni cerita yang bersambung-sambung, drama bersiri yang seronok, orang suka tengok ni. Kebanyakannya mempromosikan ni. Salah satu cerita yang saya suka tengok lah, saya suka tengok 911. Sebab saya suka dia macam mana orang ni tanah runtuh diselamatkan. Tapi drama dia tu yang tak tahan tu. Yang episod awal tu bolehlah dia tunjukkan perempuan-perempuan ni kahwin, siap bela anak seorang. Perempuan nangis dia bela anak tu. Berebut hak penjagaan dan sebagainya. Perempuan dengan perempuan. Lepas tu yang episod yang baru, musim yang baru tu pula, tiba-tiba ada seorang perempuan bertudung. Perempuan bertudung menjadi salah seorang pasukan penyelamat. Lepas tu ada pula lelaki dengan lelaki tu umum. Dia nak bertunang. Dengan perempuan yang berhijab ni pun seronok sekali. Happy sekali. Tu sebab orang hutan dekat Bukit Merah tu kemurungan. Sebab dia kata, kenapa dia orang ni tak kena jantan betina? Kita ni, kenapa kita yang salah? Dia kata, ada orang hutan. Tak, orang hutan yang main tau. Saya kalau pergi pusat konservasi orang hutan, 98% orang hutan ni menyamai manusia. 98%. Orang hutan betina datang bulan tau. Sama macam manusia. Sama. Lepas tu sebabnya kalau orang pregnant, dia tak bagi tengok yang kat baby tu. Pakai pampers, minum susu, buyur-buyur macam baby betul. Tu kawan tu dulu percaya kenan-kenan tu kan. Tu dia kata, masa saya ingat, masa saya pergi.
Siapa yang nak MC 3 hari? Siapa nak MC 5 hari? Dia tanya. Saya angkat tangan. Masa tu kerja. Seronok. Saya nak. Kalau nak 5 hari, bagi dia ni. Bagi apa? Anak orang hutan ni kekuatannya 3 orang dewasa. So sekali dia tampar, seminggu tak sedar, dia kata. Sabarlah aku. Tapi kalau bagi yang mengelebih tu, yang besar tu, yang tu kekuatannya 7 manusia dewasa. So sekali tampar memang ICU terus. Itu memang kuat betul. Tu sebab kan tu sebabnya beruk-beruk yang kecil-kecil tu pun bahaya kalau baby, kena biarkan dia ambil baby, dia bawa kat tingkat atas, dia lambung macam tu. Tu sebabnya hati-hati. Kan? Bayangkan orang hutan kemurungan kan. Dia mikir. Kambing pun kena jantan betina kan. Dia pula tak kena. Heran motor macam mana dia berunding tu. Kan? Maksud malam pertama tu lah macam mana dia unding. Kau jadi perempuan dulu ke? Macam tu agak macam tu lah kan. Malas fikir tuan-tuan kan. Fikir sakit kepala. Somak kepala. Paning tuan-tuan. Macam mana tak paning? Lahir-lahir senapang. Dah besar sibuk nak jadi perempuan. Kan? Saya sebenarnya adalah wanita yang terperangkap dalam jasad lelaki. Pijak kan tahu lah tu. Banyak cerita. Ni. Dia kata elok pakai jubah. Sampai ke depan Kaabah pakai telokong. Tak boleh kepala. Kan? Bukan orang Malaysia tu kan. Orang Thailand ke orang Australia. Macam tu lah bunyi. Kan? Ibrahim Al-Khawas telah meriwayatkan pada satu ketika aku ke Gunung Lukam. Ingat sekali aku mengambil sebiji buah delima. Kemudian ku ambil satu dan ku pecahkan. Namun apabila ku makan sedikit rasanya masam. Maka ku tinggalkan sahaja delima itu. Kemudian aku melihat seorang lelaki jatuh tersungkur di kerumuni lalat yang menggigit. Dia makan. Nafsu dia nak makan tadi sebabkan masam, dia tinggalkan je. Okay. So lelaki tadi jatuh tersungkur di kerumuni lalat dan menggigit. Lalu aku menegurnya. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim. Aku tanya dia. Bagaimana engkau mengenalku? Dia menjawab, barang siapa telah marifat pada Allah, tidak ada satu pun yang sama baginya. Dikenal lah. Kan? Kemudian, mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari gigitan lalat itu? Dia menjawab, aku pun melihat engkau mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Lalu mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari syahwat keinginan terhadap delima itu? Sesungguhnya lazatnya delima dapat mengakibat seorang menderita di akhirat. Sedangkan gigitan lalat hanyalah terasa pedih di dunia sahaja. Gigitan lalat pada nafsu, sedangkan gigitan syahwat itu pada hati. Kemudian aku pun berlalu dari situ. Maknanya, dia nakkan sesuatu tu sampai sanggup nak ambil, tapi nanti kau buang macam tu je. Macam tu lah nafsu ni. Kan? Jadi sedangkan, dia kata tadi, biarlah orang nak gigit, aku tak apalah kan. Dia hanya menggigit. Dia kata tadi apa? Dia kata, hanyalah gigitan lalat hanya terasa pedih di dunia saja. Tapi sedangkan, gigitan pada nafsu tu, gigitan pada syahwat itu adalah pada hati. Yang ni melayan kehendak tu kan. Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba. Sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah kau dengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabarannya. Dan Zulaikha menjadi hina, fakir dan lemah kerana syahwatnya. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf. Tetapi setelah kalau kitab yang sama, kitab Mukasyafatul Qulub ni dia akan gambarkan ada satu kisah Zulaikha masuk Islam setelah tu dia berkahwin dengan Nabi Yusuf akhirnya. Dan bila berkahwin dengan Nabi Yusuf, dia mengelakkan dirinya daripada melihat. Bila Nabi Yusuf panggil dia mengelak. Dia mengelak. Sebab dia takut pandangannya pada Nabi Yusuf yang handsome ini menyebabkan dia lupa pada Allah. Sampai macam tu sekali. Sampailah Nabi Yusuf beritahu, malam ini kau datanglah bersama dengan aku kerana Allah memerintahkan engkau untuk bersama dengan aku. Kerana Allah bakal mengurniakan zuriat yang merupakan bakal Nabi yang akan datang. Jadi bila buatnya, barulah dia datang. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Macam tu. Layan suami sebab Allah suruh. Itu penting. Bila suami panggil, on tak on? On. Macam tu. Kadang. Kan? Sibuklah. Penatlah. Lain kali lah. Tak ada kerja lain ke? Sound suami macam tu. Kesian suami. Kan? Saya tanya, saya jawab. Macam tu je lah. Saya ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu, saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu, nak ceramah lah, tanya pula, kena sound pula aku. Dia eloklah diam tu, daripada kena sound baiklah diam kan. Orang perempuan tu ni bagus, dia jujur. Kau tanya dia jawab tu, ada tanya jawab, ceramah je lah dia kata. Ada sekali tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan macam ni lah, perempuan ni semua. Lah, perempuan semua. Tak ada lelaki. Menyaut lah seorang makcik tu.
Lelaki habis mati dah. Saya 5 minit saya tak boleh camar, berair mata tergelak. Ya Allah, sabarlah aku makcik ni. Dia punya jawab. Dia jangan dia lelaki habis mati dah. Dengan ni je dia dah saya. Memang betul. Menurut kajian memang betul lelaki mati dulu. Buat macam mana? Kan? Dah mula sakit-sakit belakang. Orang perempuan sakit-sakit kerja juga. Kan? Pening lah ni, tak apa. Kuatkan semangat kan. Status kan. Kan? Orang perempuan kan macam tu kan. Dia tak boleh. Dia jangan orang ramai tengok status WhatsApp dia. Mulalah. Ya. Buat kerja gardening kan. Mulalah dia kan. Mentelaah ilmu. Sesungguhnya dunia ni sementara. Allah menyampah aku kan. Ambil gambar sendiri betul kan. Tak bukan orang sini atau orang tempat lain. Orang tempat lain. Betul lah. Allahu Akbar. Dia saya tengok tu. Orang tengok status aku. Dia kata kan. Seronok. Dia 3 perkara tau. Saya pesan selalu. 3 perkara jangan share dalam media sosial. Yang pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Pegang tangan suami dekat handbrake. Ambil gambar. Apa pasal kau gelak? Mana betul lah kau buat benda tu ya kan? Tak, pegang tangan dekat handbrake. Sampai gambar. Gambar tangan, pegang tangan. Dia tulis apa? Kaulah segalanya. Macam tu kan? Share. Yang belum kahwin nak lain. Nampak lelaki handsome-nya. Imamku. Mana yang tak handsome tu, pengusi khairat kematian. Macam tu lah, agak macam tu lah. Tak baik tau. Sebab apa? Ada sebab nanti saya cerita. Jangan kongsi kebahagiaan kita, tunjukkan. Gambar kan, lelaki kan, perempuan kan gemar paksa. Abang pandang sana bang. Seorang pandang sana, seorang pandang sini. Kan. Setelah 35 tahun. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Yang kedua, jangan kongsi harta benda kita. Kan? Tunjukkan kereta baru, tunjukkan rumah baru, tunjukkan handbag, tunjukkan handphone. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dah lah orang yang baca tu pula tengok tu dah lama nak beli handphone tu. Tanya lelaki macam kena reject aja kan. Lepas tu beli kereta, pegang kunci besar tu. Saya dah beli untuk saya punya, anda beli lagi. Allah menganjing macam tu pula kan. Tunjukkan apa yang kita ada. Tunjukkan tu kebahagiaan, tunjukkan harta. Dan yang ketiga, jangan share ahli keluarga kita. Jangan share. Ni anak sulungku yang seringkali berkorban dan berbakti untuk ibundanya. Macam tu lah kan. Tak sangka, kau sangka kau bangang, result kau bagus rupanya. Contoh lah kan. Contohlah kita masukkan macam tu kan. Kita mengeluarkan result dia kan. Siap tunjuk tu, siap tutup nama dengan IC. Lepas tu nampak result A kan. Tak sangka anak aku ni pandai juga. Tak tahu ikut siapa. Macam tu kan. Sebab apa saya kata jangan? Sebab di kalangan kita ni, kita tak tahu adanya kekasih Allah. Maksudnya kekasih Allah. Ada yang Allah bagi kelebihan dekat dia, dia cakap apa pun makbul. Dia teragak, dia doa dalam hati pun Allah makbulkan. Dan masalahnya, orang tu pun tak tahu dia ada kelebihan tu. Contoh, bertunjuk gambar bahagia sangat pegang tangan kan. Macam kosong. Yang tengok ni pula, yang makbul doa ni baru keluar pada mahkamah syariah. Dia bercerai dengan lelaki dia. Dia kata apa? Macam kau seorang dia lelaki. Tengoklah 2-3 bulan so bercerai ni. Makbul. Tu yang takut tu. Tunjuk gambar-gambar baby. Alhamdulillah. Isteri saya telah selamat melahirkan bayi comel kami yang ke-6. Dengan berat timbangannya 6.5 kilo. Normal. Budak tu keluar sendiri lah aku rasa. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Tapi dia share macam tu kan. Yang ni pula dah macam-macam ubat telan. Tepuk pokok, tepuk tiang, semua dia buat dah. Tak mahu dia beranak. Tak mahu dia mengandung. Dia pun cakap, Ya Allah, Allahu Akbar. Dia kata. Dia kata, yang bercakap tu kata apa? Macam kau seorang kan. Tengoklah banyak masalah budak ni. Betul, masalah budak tu kembung, menangis. Lepas tu dia sakit itu, sakit ni, macam-macam. Yang tu yang kita tak nak. Tu sebab hati-hati. Kan macam dulu kita ambil gambar kan. Tak zaman Kodak, Fuji Color, Konica. Yang kaya 36, yang sederhana 24, yang susah 10 atau 12. Lepas kita dah cuci, kita hantar, kita berdebar tunggu 3 hari.
Kau jangan gigil ambil gambar. Gambar gegar nanti. Kata kan. Kawan tu dia, kau tangan tak berbedung. Gambar gegar gambar. Nyampah aku, dia marah. Lepas tu bila dah cuci 3 hari, lepas tu tengok senyum seseorang. Masuk dalam album. Kan? Adakah kita tampak kat papan kenyataan surau biar semua orang nampak? Tak ada. Tu sebabnya. Ya, itu sebabnya hati-hati. Jangan kita nak share-share. Tu saya pesan tu. Pesan sangat. Sebab akhirnya kita nak tunjuk kat siapa sebenarnya. Kan? Adalah beberapa orang yang saya betul. Ada orang cakap, sekati kita lah, akaun kita. Yang kau pergi tengok, siapa suruh dia marah orang tengok pula. Tak ada. Terus malahan, banyak orang yang ada penyakit macam ni. Dia jadi sakit. Sebabkan media sosial. Kan? Ada satu hamba Allah ni, dia datang jumpa saya dekat kedai makan. Masa tu kawan saya jumpa dan kawan dia ni ikut. Dia kata nak ambil gambar boleh? Boleh. Dia pun selfie. Dia pun post. Saya tak tahu Facebook dia ke IG dia. Dia masuk. Lepas tu kejap-kejap dia cakap kawan dia. Apa hal? Saya tanya, kenapa? Dia kata ada seorang lagi like. Dia kata. Dia seronok bila orang like tu seronok. Besar sangat maknanya kat dia. Nampak tak? Dia jadi sakit tau. Dia nak tengok. Tu yang kadang-kadang ada suami isteri boleh bergaduh tu. Bukan main lagi ya. Awak post orang lain semua awak like. Dan saya punya awak tak like pun. Orang lain pun saya tertekan like tu. Bukan saya like dia katakan. Saya dalam scroll-scroll tu tertekan. Dia kata kan. Kena bergaduh. Gaduh pasal like je. Boleh jadi macam tu. Masalah kan hari ni. Dan ada satu hamba Allah ni. Dia kongsikan gambar bunga. Gambar kotak handphone belum keluar lagi. Dia ambil gambar. Itu dia kata, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dia seronok bila baca komen tu. Untunglah birthday dapat handphone. Bila nak open tablet bahasa aku. Bahasa Inggerisnya table. Boleh open table. Kan, seronoknya. Untunglah, macam tu kan. Rupanya handphone tu dengan bunga tu dia beli sendiri. Dan dia postkan. Apa ni? Dia nak tunjuk sakit. Kemudian dia boleh buka satu akaun lagi untuk puji post tu. Awak dah lah cantik, bertuah lah awak dapat suami macam ni. Dan kemudian dia masuk dalam post tu, dia senyum seorang dan dia yakin tu orang lain. Tu nama penyakit tu split personality disorder. Memang ramai orang macam tu. Jadi ada dia macam setiap bulan dia kena jumpa macam ni lah. Dia duduk dalam bulatan. Saya kadang-kadang rasa tertekan. Macam tu kan. Dia share lah. Dia kena duduk dalam grup dia. Dan dia kena makan ubat selalu. Ada orang tu sebenarnya ramai di kalangan kita. Ramai. Dulu sebelum tahun 2000, rakyat Malaysia ni setiap 1,000 orang tu, 1,000 orang seorang sakit mental dulu. Menjelang tahun 2020, setiap 10 orang seorang sakit mental. Dan hari ni 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira dalam dewan ramai. So dia kata maksud saya ramai dia macam tu lah. Setiap 3 orang, 1, 2, 3 seorang. 1, 2, 3 seorang. Dan masalahnya dia tak tahu. Dia bila orang cakap kau kena pergi jumpa pakar psikologi, dia marah. Sebab dia rasa dia normal. Sebab ada orang kan, dia boleh bergurau benda-benda biasa. Pada kita bergurau. Kat dia sensitif sangat. Itu problem tu. Dia cara dia. Mungkin dia cara dia besarkan, cara dia bercampur gaul dengan orang. Kan? Macam itulah. Dan begitu juga, sambung Kemudian diceritakan bahawa Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenai pakaian daripada aspal, pakaian daripada guni yang buruk tu. Kemudian Abu Hasan bertanya, wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka. Lalu dia menjawab, wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku ke neraka. Maka takutlah engkau, wahai anakku, terhadap tipuan nafsumu. Nampak tak? Buruk sangat lah rupanya. Kan? Nafsu lah akan menyeretnya ke neraka. Sungguh aku diuji 4 perkara. Selalu menjeratku dalam binasa. Iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya. Kulihat syahwat merayu anganku di kegelapan syahwat dan keinginanku. Hatim Al-Ahsam berkata, nafsu tempat peristirahatanku. Ilmu adalah pedangku dan dosa adalah kegagalanku. Sedangkan syaitan itu musuhku. Aku dikhianati oleh nafsuku. Hati-hati je lah. Sebagian ahli makrifat berkata jihad itu ada 3 macam. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad lahir. Sebagai termaktub dalam firman Allah, mereka berjihad di jalan Allah, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Kedua, berjuang menghadapi orang-orang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil.
seperti yang disebutkan dalam firman Allah, dan berbalahlah, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terlebih baik. Surah An-Nahl ayat yang ke-125. Ni susah berjuang ni. Terutamanya sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang dah ada satu grup tau. Satu grup ni, grup yang anti hadis. Dan grup ni, dia pegang Al-Quran sahaja. Dan orang yang pegang Al-Quran ni pula masalahnya dia hafal isi kandungan Al-Quran. Dia kata, saya tak perlu pakai tudung. Sebab dalam Quran pun sebut, Allah suruh kita labuhkan pakaian saja. Dia tak kata pun mesti tutup aurat, tak ada sebut pun. Lepas tu dia kata, bukankah dalam hadis Nabi, tu hearsay. Dia kata. Dia anggap tu gosip yang disampaikan, macam mana kita nak percaya? Dia kata macam tu. Jadi ada orang macam, dan orang macam ni pula, untuk makluman semua, dia sampaikan ada dia punya conference dia sendiri. Di Philippines, di Indonesia, setiap tahun dia akan pergi, grup-grup dia akan kumpul. Itu yang pernah dulu, ingat tak? Ada satu grup tu dia cakap, khalwat itu hak individu, dia kata. Ada orang tu cakap kan, dulu ada satu grup tu. Dia Melayu, agama Islam. Dia kan tu. Khalwat hak individu. Betul lah khalwat tu hak individu kalau kau khalwat sesekor. Tapi kalau dah dengan tu, dengan anak orang tu, bukan hak kau. Dia kata, betul. Tu kalau jawapan saya lah. Kan? Saya cakap macam tu. Tapi betul. Kalau macam mana dia kata khalwat hak individu, sedangkan anak yang kau khalwat tu mungkin anak kita. Macam mana kata hak dia? Tu kena hati-hati. Sekali tu pernah saya pergi tangkap apa dekat, dulu saya pernah duduk rumah flat sebelum saya pindah rumah lah. Saya diminta jaga rumah flat ni, rumah flat PPR kan. Tangkap lah ada 2 orang dekat Semak tu. Tangkap budak muda form 3. Tangkap dua-dua lelaki. Pening bala. Macam mana nak buat ni? Itulah beza kan dulu sekarang. Dulu malu ni lain tau. Dulu orang kalau yang jenis yang telanjur ni, kalau sampai pregnant, dia akan sorok kat kampung. Sorok kat kampung, betul tak? Dah balik-balik dah. Sampai dah besar apa semua, dah beberapa tahun baru balik. Macam tu. Sekarang buat kenduri, bersanding siap. Betul sekarang ni. Bersanding siap, macam tak ada apa-apa. Lepas tu ada orang, macam besar sikit perut dia nampak yang seorang tu. Sebab dia dah pregnant. Dah tak ada malu dah. Tu sebabnya, Nabi dalam satu hadis, Nabi sebut, malu dan iman datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Kalau tak ada iman, tak adalah malu. Kalau tak ada malu, tak ada iman. Macam tu je. Sekarang ni cuba tengok. Budak-budak sekarang. Dulu nak berlakon kena screen test. 3, 2, 1, action. Kan? Tapi sekarang dah lain. 3, 2, 1. 3, 2. Sekarang macam tu pula. Kan? Apa tu? Keretap. Kan? Ada kan? Dulu. Sekarang tak payah. Masing-masing dah ada TV sendiri. Dah ada IGTV. Dia boleh seorang, dia buat live. Budak form 4, sikat rambut buat live. Sambil tengok phone kan. Apa dia cantik, terima kasih. Kita tak fikir lagi lah pasal couple. Kita nak belajar. Salah kau tak belajar, kau sikat rambut betul tadi. Kan? Yang aku ni pula, gemar tengok live Ustaz ni. Tengok Ustaz Kazim, tekan live Ustaz Kazim. Mari menyusun serajabu. Nyanyi tu Kazim malam ni. Hoi Abdullah Khairi. Allah menjerit dia. Pap asli Bollywood. Lepas selamat jalan Nami. Abang Samsul Awal Pak Su pun menyanyi pula malam ni. Pap tekan satu live. Tak tahu siapa. Budak ni sikat rambut tadi lah. Bila aku tekan dia, Bab Samsul Debat join. Sudah. Budak tu. Samsul Debat tengok kita. Macam mana pula aku nak keluar. Tu masalah tu. Tak ada betul malu dah budak tu. Kemudian cerita lagi. Sekarang ni, dah lah buat live. Pakaiannya tu, ya Allah Akbar. Kan? Tu sebab hati-hati, tu sebab bahaya kat tangan ni. Dulu kalau orang nak tengok benda-benda tak elok ni, orang sewa tape. Orang sewa DVD. Sekarang tak ada, dekat phone ni, mandang kiri kanan. Orang tua ni tengok. Allah. Dia tengok, tak tengok. Jantung tak kuat tu. Nampak satu benda dia tak pernah tengok sebelum ni. Astaghfirullahaladzim. Allah. Sakit jantung, tekan, pop, terlepas telefon. Tapi play ni tak top ni. Anak-anak datang, ayah ngucap, ayah ngucap. Anak pun capai telefon nak call ayah tengok. Huyo, anak lah nampak. Macam mana? Itu cakap tu. Dia ni kadang tak fikir tu lah.
Kan? Tu dia kata ni. Kan? Berbalahlah dengan mereka dengan jalan lebih baik. Sebab ada orang dia mempertahankan tu. Ketika berjihad melawan nafsu instansi menyeret pada kejahatan seperti di firman Allah dan orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami. Nescaya kami tunjuki mereka ke jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Itu sebab nak buat baik ni dua je halangannya. Pertama, halangannya apa? Hawa nafsu. Yang kedua halangannya apa? Tak yakin. Tak yakin apa? Tak yakin dengan apa Allah Ta'ala bagi. Semayang tapi tak yakin. Betul ke ni? Okey ke? Macam tu. Jadi hawa nafsu macam mana? Contoh, nak pergi semayang jemaah kat masjid. Abang, semayang masjid ke? Bukan ke mana dia janji nak makan sama. Isteri tu, baru kahwin seminggu. Kan? Isteri yang ketiga ke keempat, macam tu lah. Macam tu. Marah terus. Kan? Abang kata nak makan sama. Abang nak pergi masjid ni. Alah abang. Ayolah, besok lagi masjid. Kalah dengan hawa nafsu. Kadang kalah dengan anak-anak. Kadang isteri tak kalah dengan anak-anak. Abang kata nak pergi pasar malam. Ayolah, besok lagi masjid. Jom pergi pasar malam. Kalah. Tapi kalau dia kuat, berjihad lawan nafsu dia. Abang kata malam ni nak makan sama. Abang pergi masjid kejap aja. Kalau abang nampak imam sabar tu nak ke depan jadi imam kan, abang tahan ni, biar abang jadi imam. Imam sabar kalau dia jadi imam, memang lamalah jawabnya. Biar abang ke depan. Kejap je, balik nanti kita makan sama. Okay? I love you. Dah, settle. Kan? Anak tu pula. Abah kata malam ni nak pergi pasar malam. Kau jangan risaulah. Lepas abah semayang, kita pergi pasar malam. Pasar malam takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Macam tu orang macam tu. Ada punya confident tu kan. Yelah, barulah nampak steady. Dan satu lagi tak yakin. Sebab apa tak yakin? Satu sebab tak ada ilmu. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kan ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Pergilah belajar. Tu sebab kena datang kumpulan usrah suci ni. Supaya kita bertambah yakin. Macam tu. Nampak tak? Kena belajar. Barulah kita tahu, rupanya macam ni, rupanya macam tu. Baru kita faham, kan? Jadi, itulah dia. Kena datang kuliah ilmu datang. Tu sebab orang lelaki kena ingat. Orang lelaki memberi nafkah kepada isterinya, memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah batin tidak terhad hanya yang atas katil saja. Maknanya nafkah batin termasuklah memberi didikan agama untuk isteri dan anak-anaknya. Kalau tak boleh mengajar agama pada isteri sebab sibuk kesana kemari, jangan halanglah isteri itu untuk belajar agama. Itulah suami yang baik. Paling baik suami itu siap hantar lagi. Abang tak join sama? Tak apalah, ilmu abang dah banyak. Kau masuklah dulu. Macam tu. At least dia hantar kan. Jadi insyaAllah, beritahulah abang. Biasanya apa yang kau belajar tu, insyaAllah abang akan dapat juga sebenarnya. Macam tu kan. Suaminya macam tu. Kan? Dia pandai aja kan. Sesungguhnya para sahabat ketika pulang dari berperang menghadapi kaum kufar, mereka berkata, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Ini kerana mereka telah mendengar bahawa jihad melawan hawa nafsu dan syaitan itu lebih besar lantaran jihad tersebut bersifat terus menerus. Sedangkan menghadapi kaum kufar hanyalah sekejap dan jelas kelihatan. Sedangkan menghadapi nafsu syaitan tidak kelihatan. Padahal menghadapi musuh yang jelas kelihatan lebih mudah daripada musuh tidak kelihatan. Ditambah lagi syaitan mempunyai pembantu di pihak kita, iaitu hawa nafsu. Syaitan ada pembantu pula, hawa nafsu bantu dia. Kan? Sedangkan kaum kufar tidak punya pembantu pada pihak kita. Jika engkau berjaya membunuh orang kafir, kamu akan mendapatkan harta rampasan. Namun jika engkau terbunuh, engkau akan mendapat syurga. Padahal jelas engkau tidak akan dapat membunuh syaitan. Tapi jika engkau dikalahkan oleh syaitan, tentu akan mendapat seksa daripada Allah. Tu yang takut. Sampai kita dah mati dah ni. Dah nak mati dah. Syaitan tu datang lagi. Cuba kau ikut aku. Macam tu. Tu sebab minta lah. Tu sebab kita hari-hari doa. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Nak penyudah yang baik. Tapi kalau tengok drama Melayu, insyaAllah. Jarang mati tak mengucap. Kau tengoklah drama Melayu. Bila tu, Allah aduh, otomatis. Memang husnul khatimah semua aku tengok. Kan? Macam mana jahat kali lah watak tu kan. Tak pernah tak dapat mengucap. Allah, ayah. Tamat. Itulah. Memang insaf saja kan. Kecuali tanah kubur. Rancangan tanah kubur dia lain kan. Saya dah bagi cadangan dah kalau buat tanah kubur musim baru, selang-seli lah. Biarlah malam ni orang yang beriman mati macam mana. Minggu depan panjang berasap terbakar je kubur orang ni. Takut.
Sahabat kita yang baru nak kenal Islam ni pun terkejut. Ui, takut lah. Macam terbakar je orang Islam ni. Kan? Betul kan? Kita takkanlah tak ada kubur orang yang baik. Kan? Ya. Betul. Arwah atuk saya dulu nak meninggal dunia. Siap cakap, dia sakit belakang. Panggil semua balik. Siap panggil semua balik. Dia dah tahu dia nak pergi. Dia sakit belakang kan. Lepas tu masa senja, dekat senja tu, arwah atuk saya meninggal ni. Siap aku buka gigi palsu dia letak tepi. Dia cakap dengan nenek saya. Tinggal kau ya, sampai dah tu. Lepas tu dia duduk macam ni. Mengucap dia, meninggal. Itu atuk dia. Cucu ni belum tahu lagi. Banyak sangat bercakap ni. Ya, betul. Kan? Itu sebab kata, kita doa je. Minta Allah bagi penyudah yang baik. Kan? Nabi sayang sangat kat kita. Itu sebab Nabi minta tolong sangat. Biarlah. Tapi itulah, kitalah yang kena cari syafaat tu. Kita kena cari syafaat tu. Nak dapat syafaat Nabi, soalan bocor. 2 benda. Selalu sebut nama Nabi. Selawat banyak. Kedua, hidupkan sunnah Nabi. Pilih satu sunnah yang senang-senang. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Hidupkan satu sunnah Nabi. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tu pesan Nabi tu sebab tu. Nabi sayang kat kita. Macam mana Nabi tak sayang? Pertama, tanda Nabi sayang macam mana? Nabi kata, bila sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku rindukan umat akhir zaman. Kita lah. Sahabat pun tanya, apa cer? Dia tak tanya betul lah. Saya menggambarkan macam tu lah. Kenapa pula? Kau rindu kat dia orang pula? Macam mana aku tak rindukan umat akhir zaman? Mereka boleh taat pada Allah dan kepada aku. Dengan tak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Satu. Kedua, dia kata, hidupkan satu sunnahku. Bukan hidup banyak. Satu. Sayang betul kat kita. Kemudian apa lagi? Nabi tanya sekali, Jibril turun daripada langit, dia turun. Kenapa Jibril? Nampak muka dia pucat. Aku tadi melihat Allah suruh menyalakan nyala api neraka 1000 tahun. Daripada merah sampai jadi putih. Kemudian dinyalakan sama 1000 tahun. Daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit pintu neraka ni, walau sebesar lubang jarum, hancur dunia. Dia kata itu. Lepas tu, macam mana neraka tu lagi? Nabi tanya. Neraka tu ada 7 pintu. Dia cerita neraka Sa'ir, neraka Hutamah, neraka ni untuk orang ni. Sampai neraka ke-6 jadi cerita. Ini neraka ke-7 tu untuk siapa? Neraka ke-7 tu untuk siapa? Maka malaikat Jibril pun cakap, sesungguhnya, dia mula tak nak cerita. Dah tanya-tanya. Sesungguhnya, pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriaklah Nabi, menangis, pengsan. Punya sayang kat kita. Dia pengsan tu, dia duduk dekat riba malaikat Jibril. Bila dia terjaga je, soalan pertama dia tanya, wahai Jibril, aku tahu ada satu pintu dikhususkan untuk umatku, tapi ada tak seorang umatku yang akan masuk ke dalamnya? Bukan dia tanya, berapa orang yang masuk nanti? Tak. Ada tak seorang yang masuk? Kalau kita, adalah 2-3 orang, mungkin happy lah kan? Tak, Nabi tak nak seorang pun masuk. Nabi nak selamatkan semua ni. Ada tak seorang? Kata malaikat Jibril, ada wahai Muhammad. Nabi kita masuk dalam menangis seminggu. Nabi tak bercakap dengan orang. Nabi menangis fikirkan umat dia. Macam mana Nabi tak sayang? Sayang betul kat kita. Masa Nabi nak wafat ni, Allah Ta'ala perintahkan apa? Wahai malaikat maut, kau pergi ke rumah kekasih aku ni, kau bagi salam. Pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Dia cakap dengan malaikat maut. Kau bagi salam dulu dekat kekasih aku. Kalau dia bagi masuk pun kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu sekali lah. Kita tak ada bagi salam, tiba-tiba depan muka dah. Sampai dia dah. Macam tu je. Kita tak boleh cakap dah pun masa tu. Kan? Jadi, dia bagi salam 3 kali. Lepas tu, Fatimah. Dia pun, Waalaikumsalam sekejap. Dia pun beritahu, wahai ayahandaku, ada seorang lelaki tak pernah kulihat, wajahnya macam bengis-bengis sikit. Badannya agak tegap sasa. Mukanya kadang-kadang menakutkan pun ada juga. Jadi, siapakah dia? Kemudian, Nabi kata, ketahuilah wahai putriku, itulah akan mengurangkan jumlah jemaah. Itulah dia akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Itulah dia malaikat maut. Menangislah Fatimah. Maka tahulah dia yang masa ayah dia dah hampir. Panggillah dia masuk. Dengan Nabi, masa tu Nabi uzur dah. Nabi uzur. Selepas khutbah terakhir Nabi, dikatakan Nabi ni uzur. Macam kita manusia biasa ni sekarang ni. Nabi melalui proses tu. Uzur dikatakan Nabi dalam 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Selepas Nabi baca khutbah terakhir tu. Jadi bagi masuk. Bila masuk dia tanya,
Dia kata, Jibril mana? Dia tanya kat malaikat maut. Jibril mana? Rupanya Jibril dah menyuruh saya siap. Sebab dia tak sanggup nak tengok Muhammad nak kena cabut nyawa ni. Dia kata, Jibril mana? Dah sebut nama tu langsung muncul dia. Aku di sini wahai Muhammad. Kau hiburkanlah hati aku ni. Cubalah kau hiburkan hati aku ni. Kau jangan risau wahai Muhammad. Ni malaikat dengan bidadari sedang menghias syurga untuk engkau. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak benda lain boleh kau hiburkan hati aku ni? Kemudian malaikat Jibril kata, malaikat sekarang berbaris dah sepanjang jalan ni untuk kau sampai ke syurga ni. Dia dah nak sambut kau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain kau boleh hiburkan hati aku. Dia nak dengar pasal apa? Nak dengar pasal umat dia. Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain. Melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi tersenyum. Dan Nabi panggil, rapatlah padaku. Dia panggil malaikat maut, cabutlah nyawa aku. Masa cabut nyawa tu Nabi menjerit, berteriak, Allah, sakitnya ya Allah. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Fikir umat dia lagi. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Dan Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku itu biar aku yang tanggung. Tapi jangan kau bagi ke umat aku. Macam tu sekali. Itu sebabnya ada pandangan kata, bila kita meninggal dunia, cabut nyawa tetap sakit. Tapi itu dah tinggal 1/3 saja sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Tapi sakit tetap sakit. Dan dikatakan ketika dah semua malaikat dah cabut nyawa, semua nak kiamat ni, cabut semua nyawa manusia dah. Semua dah cabut. Kalau sekarang kau cabut nyawa malaikat semua, dah cabut semua. Tinggal Allah dengan malaikat maut je dah lagi. Kalau Allah tak beritahu, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa sendiri dah, tentulah nyawa sendiri dicabut lembut-lembut. Bila dia cabut lembut, ya Allah sakitnya dia kata. Masa tu lah malaikat maut kata, kalaulah aku tahu kesakitannya seperti ini, tentulah orang yang beriman dekat dunia dulu aku cabut lebih lembut daripada aku. Ingat dah lembut dah, tak lembut lagi sebenarnya. Itulah gambaran dia. Jadi kesimpulannya Nabi sayang kat kita. Kan? Jagalah diri baik-baik. Kan? Ingatlah apa Nabi pesan kita buat, apa Nabi larang jangan kita buat. Sebagaimana dikatakan barang siapa kehilangan kuda waktu berperang, kudanya jatuh ke tangan kufar. Tapi barang siapa kehilangan iman, tentulah dia mendapat kemarahan Allah. Dan barang siapa tertangkap oleh pihak kufar, tidak akan tangannya diikatkan ke leher, kakinya tidak akan diikat, perutnya tidak dibiarkan lapar dan tidak dibogelkan. Tapi siapa yang jatuh ke dalam kemarahan Allah, mukanya akan menjadi hitam, tangannya diikatkan ke leher dengan rantai, kakinya diikat dengan tali api, bahkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah api. Na'udzubillah, mintalah jauhkan. Kan? Nanti bila kita ada orang yang kadang macam-macam berangai yang kita buat ni, sebabkan nafsu ni, tak ada apa-apa dengan kau dah, putus silaturahim. Jangan dia buat kan. Mendahaka pada mak ayah. Mungkin dulu pernah buat, tapi mak ayah dah tak ada. Taubat banyak, doakan kesejahteraan Allah yarham, Allah rahman ni, doakan. Kan? Tapi dosa-dosa ni menyebabkan apa? Dosa-dosa ni menyebabkan kita tak boleh bau syurga pun tak boleh. Itu yang kita takut. Nak bau syurga, 500 tahun perjalanan. Macam perempuan kan, ada satu dosa yang menyebabkan tak boleh bau syurga apa? Minta cerai. Saja-saja minta cerai. Tak boleh lah hidup dengan you. Macam aku ni gemar melakonkan semula watak tu. Masalah ni. Tak boleh hidup dengan you. Cukuplah setakat ni. Contoh kan. Saja-saja minta cerai tanpa ada sebab-sebab yang syar'i, dosa. Pun diharamkan bau syurga. Bau syurga ni 500 tahun perjalanan. Dah terbau syurga. Bila terbau je pengsan. Terbau pengsan. Makna bau pun tak boleh. Masuk lagi lah tak boleh. Nampak tak? Itu sebabnya ada satu soalan bocor lagi. Kalau nak masuk syurga, dikatakan Nabi bawa sekumpulan umat dia. Nak bawa masuk dalam syurga. Tiba-tiba terdengar bunyi ngauman. Kuat betul bunyi ngauman ni. Kuat betul. Sampai bingit telinga. Bau apa? Bau ngauman api, bunyi ngauman api neraka. Berapa jaraknya? Jaraknya lebih kurang 700 tahun perjalanan. Dah bunyi macam tu, bingit telinga. Kalau dekat, makin lama makin dekat. Makin dekat. Demi umatku yang bersolat, beribadah, berpuasa kepadamu, ya Allah, pergilah kau, wahai api neraka. Makin okey dia. Makin dalam, makin okey. Makin dalam, makin okey. Makin datang ada. Macam mana nak buat ni? Datanglah malaikat Jibril. Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ni dan kau siramkan kepada api tu.
Nabi pun ambil lah cawan tu. Bukan macam ni lah rupa dia. Tapi adalah gelas tu, dan bila Nabi ambil, Nabi jiruskan pada api tu, reda api tu. Kemudian, Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku tadi? Maka jawab malaikat Jibril, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Tu sebab soalan bocor. Berhentilah menangis sebab jantan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menangis biarlah sebab kerana Allah. Faham tak puan-puan? Lantak dia. Faham? Dia nak apa? Lantak dia. Setuju je. Faham? Amboi tu kan. Sampai tu kan. Tak adalah. Maksudnya itulah. Berhenti-berhentilah. Betul tu kan. Pernah satu ketika dalam kitab Mukasyafatul Qulub ni digambarkan macam mana seorang lelaki. Masuklah kamu ke dalam neraka. Allah Ta'ala beritahu. Tiba-tiba terdengar suara. Jangan ya Allah. Sesungguhnya di atas dunia dulu. Dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Siapa yang bersuara tu? Sehelai rambut. Berkat sehelai rambut. Masa dia menangis tu air mata tu kena dekat rambut tu. Rambut tu jadi saksi. Tapi malam kan menangis tak payahlah ditadah rambut tu. Maksudnya tu tubuh badan kita ni akan jadi saksi. Faham? Ditadah kono tak ada tak payahlah macam tu kan. Tapi menangis. Betul. Bukan semua orang tapi sebenarnya betul. Kita nampak macam pelakon drama tu menangis-nangis kan. Sebenarnya memang hebat dia tu. Sebab apa? Bukan semua orang tu. Ada orang yang Allah tak rezekikan dia boleh menangis. Dia sedih macam mana sampai kesudak tak nangis. Dia berlakon puas pakai emo ni nak bagi dia biar nampak bengkak mata dia. Betul. Saya dah puas macam ni tak mau nak menangis masa kalau berlakon lah. Kan? Tapi betul. Itu sebab sebab kalau bangun pagi, kalau kita nak tahajud, kita nak apa, kalau rasa paling tidak pun lah ambil wuduk, kita duduk je dekat ziyadah ataupun duduk kat katil kita kan. Allah, banyak dosaku ya Allah. Menangis itu pun dianggap sebagai qiyam al-lail sebenarnya. Nah, ingat Allah sebenarnya. Itu mana paling malas lah tu. Dah paling malas sangat lah tu kan. Allah, banyak dosaku ya Allah, ya Allah. Menangis. Menangis akan Allah. Itu sebabnya menangislah atas dunia ni. Sebab Sayyidina Abu Bakar kata apa? Akhirat nanti seramai-ramainya orang menyesal. Sampai menangis tu keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah tu kalau letak perahu berlayar. Sebab apa guna dah terlewat. Nak nangis atas dunia. Atas dunia. Tapi menangis kerana Allah. Banyak dosaku ya Allah. Macam itulah. Kan? Jadi rasa cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan sama-samalah kita mengamalkan bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembangkanlah menjadi intan.